Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ni kita dapat sama-sama sekali lagi dalam kuliah tafsir pimpinan Ar-Rahman ini dalam surah Al-Isra, iaitulah surah Al-Isra, surah yang ke-17 daripada juzuk yang ke-15, yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah baca tentang sikap ataupun perangai orang-orang yang tidak berimeh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seorang ahli sihir. Seorang ahli sihir iaitu orang yang boleh memukau dan boleh menguasai fikiran orang sehingga orang ikut dan dengar dia. Dan mereka ni berujuh dalam usaha dia menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berujuh, adakah kita bila kita mati, tulang-tulang kita berepuk, adakah kita ni akan hidup balik? Kerana ajaran Islam ni yang dibawa oleh Nabi ialah apabila kita makhluk ni mati, terutamanya manusia ni, seesok di akhirat manusia ni akan dibangkitkan semula dalam bentuk dia yang asal dan akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir pada waktu itu tak boleh terima, sebab dia kata bila kita mati tubuh kita ni hancur. Kalau tanah pun repuk, hancur habislah. Kalau duduk atas tanah pun hancur juga, akhir tinggal tulang. Tulang ni pun lama-kelamaan dia akan jadi repuk. Jadi kaki repuk dan hilang dengan gitu ya. Jadi sebab tu dia kata lagu mana nak berhidup balik. Lalu Allah SWT jawab, iaitu Tuhan kata kepada Nabi, kul kunu hijaratan au hadida. Jawablah kepada mereka ni, wahai Muhammad, suruh mereka ni jadi batu ataupun jadi besi. Dah tulang ni dia kata repuk, boleh hancur, boleh repuk dan berterbangan di udara. Maka Tuhan kata, cubalah mu ni jadi besi ataupun jadi batu. Boleh kada aku ni berhidup balik? Kalau mu jadi besi, mu jadi batu sekalipun, aku boleh berhidup semula. Bukan setakat tulang repuk, tapi kalau mu jadi barang hak tak repuk pun, hak kerah kekong pun, dia kata aku boleh berhidup semula. Aduwwan mubina, merupakan musuh yang nyata. Dan musuh kita nombor satu sekali memang syaitan lah. Lepas tu baru mari orang kafir, lepas tu baru mari orang mukmin yang berdeki dengan kita, lepas tu barulah mari nafsu kita. Sebab kita tengok dalam ada satu hadis tu, Nabi sebut bahawa orang berimeh ni dia berhadapan dengan 5 cabaran. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Dia ni berdepan dengan 5 cabaran. Dia pertama ialah syaitan. Syaitan yang sentiasa menggoda kita ni untuk buat benda jahat. Yang kedua ialah orang kafir, yang berusaha memerangi kita, nak menyesatkan kita. Yang ketiga ialah munafik. Orang munafik yang cuba mengkhianati kita. Yang keempat ialah nafsu kita. Yang kelima tu kita ingat, syaitan nadiluhu, orang munafik, orang berimeh, orang Islam yang berdeki pada dia. Jadi 5 cabaran yang kita akan hadapi dalam hidup ni. Tapi nombor satu sekali syaitan, lepas tu orang kafir, yang ketiga orang munafik, yang keempat ialah orang berimeh juga, orang Islam tapi deki. Mukminun yahsuduhu, kata Nabi, mukminun yahsuduhu. Dan yang terakhirnya ialah nafsu kita. Nafsu kita yang sentiasa mengajak kita buat benda yang tidak baik. Dan nafsu kita ni jadi tempat untuk laluan syaitan. Tetapi hak nombor satu sekali, ayatnya syaitan lah, pucanya mari situ. Orang mukmin hak deki pun syaitan juga duk asuk dalam hati dia. Orang kafir yang nak khianat kita pun dorongnya daripada syaitan. Orang munafik yang duk kacau kita pun dorongnya daripada syaitan. Nafsu ni pun dikipah oleh syaitan.
Jadi pucuk semua sekali itu mari daripada syaitan. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata syaitan ni aduwwum mubin, musuh kita yang amat nyata. Kemudian seterusnya Tuhan kata bila dia royak gitu semua, Tuhan kata auzubillahi minasyaitonirrajim, Tuhan kata rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum au in yasha yu'adzibkum. Tuhan cerita apa semua ni dalam perbincangan lepas, Tuhan kata Tuhan kamu lebih mengetahui akan jika dia kehendaki dia akan memberi rahmat kepada kamu, atau jika dia kehendaki dia akan menyeksa kamu. Jadi Tuhan ni dia tengok kita dan lepas tu suruh pada dia lah esok di hari kiamat, lepas di soal di gapo semua ditentukan amal kita, kejahatan kita. Jadi pada waktu tu in yasha yarhamkum, kalau Tuhan kesiat kita, Tuhan beri rahmat. Rahmat ni diampunkan dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu rahmat di akhirat. Mula-mula sekali ampun dosa kita, ampun. Kerana selagi dosa kita tak ampun, kita tak lepas daripada azab. Bila dosa kita diampunkan, barulah kita boleh lepas daripada azab. Lepas tu barulah kalau Tuhan nak dia masuk kita dalam syurga. Dan sebaliknya Tuhan kata in yasha yu'adzibkum. Kalau Tuhan tak si rahmat kepada kita, dia seksa kita. Dosa kita dia tidak ampun, walaupun dia boleh nak ampun, tapi dia tidak ampun. Dan lepas tu bila kita tidak diampunkan dosa, maka kita akan berdepan dengan azab, iaitulah masuk dalam neraka. Salah satu daripada 7 tingkatan neraka tersebut. Itu yang Tuhan sebut dalam ayat ni. Kemudian Tuhan kata lagi ayat 55, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dauda zabura. Dan Tuhanmu wahai Muhammad lebih mengetahui sekalian makhluk yang ada di langit, di muka di atas langit dan juga di muka bumi. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian nabi-nabi ke atas sebahagiannya yang lain, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada kami. Jadi Tuhan sebut di sini Tuhan ni lebih mengetahui tentang isi langit dan juga isi bumi. Dia ada langit ni ada isi dia, malaikat, jin, manusia, batu, burung-burung, udara, awan, apa semua ni isi langit. Dan Tuhan juga tahu isi bumi. Isi bumi ni tanah, pasir, batu, mineral, gapo macam-macam air hak ada dalam tanah ni, segala jenis barang dalam tanah ni, Tuhan tahu belaka. Tuhan kata. Dan kemudian Tuhan kata walaqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'd. Sesungguhnya kami telah melebihkan antara sebahagian nabi dengan sebahagian nabi yang lain. Maksudnya nabi-nabi ini walaupun pada umumnya ialah makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di kalangan nabi-nabi ni ada hak lebih, ada hak tinggi darjat dia, ada hak kurang sikit. Tapi semua dia ni nabi ni banding dengan kita manusia biasa ni lebih lah. Tapi di dalam kalangan dia, sama-sama dia tu. Sama-sama dia tu ada hak lebih. Hak ni lebih hak ni, orang ni lebih hak ni. Yang disebut dalam kitab tu hak besarnya ialah ulul azmi. Nabi yang digelar sebagai ulul azmi minar rusul. Ada 5 kan? Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Sorry lagi tak ingat Nabi apa. Dia ada 5. Ulul azmi dia panggil. Ulul azmi nabi yang mempunyai kelebihan, kekuatan, keazaman yang tinggi. Kalau kita terjemah bahasa mudah, ulul azmi ni yang memiliki keazaman yang tinggi. Sebab cabaran mereka ni dalam perjuangan dia lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Dan berat lagi cabaran dia. Jadi orang ni dipanggil ulul azmi. Mana lebih berbanding dengan 25 ataupun 20 lagi hak nabi dan rasul yang kita wajib tahu dan kita wajib percaya. Kerana rasul ni kita tahu kan, nabi-nabi ni dalam hadis Abu Daud tu disebut 124,000 semua sekali. Tapi yang kita kena tahu dan kita wajib beriman ni 25. 25 orang. Di kalangan 25 ni 5 ni dipanggil ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni 5 nabi ni dipanggil ulul azmi. Kalau kita nak jemuh gapo bahasa sedap dalam bahasa kita, semua kita boleh ayat nabi yang punya tekad yang tinggi, yang kuat, lebih pada lain. Di kalangan nabi-nabi pula ada pula di kalangan hak lain tu ada kelebihan hak ni, hak tu Tuhan buat sebagai cara Tuhan meletakkan kedudukan tu.
Orang ni lebih situ, orang ni lebih sini, orang ni lebih kat tu. Sebagai contohnya tidak serupa. Tapi secara umumnya nabi-nabi ni lebih daripada kita manusia biasa. Itu secara umum. Tapi di kalangan dia tu pun ada juga lebih. Sebab kita kata KJL lah kan. KJL ni kalau ke Malaysia ni dia ada Perdana Menteri, dia ada Timbalan Perdana Menteri. Kalau dia latih, dia ada Menteri Kane, Menteri biasa. Lagu tu. Kedudukan dia lagu tu. Tu nak suruh kita mudah faham. Dan kemudian Tuhan sebut wa ataina Dauda Zabura. Dan kami telah mengurniakan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi Tuhan sebut dengan jelas kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud ni dinamakan Zabur. Kitab Zabur. Kan kita kena percaya dengan apa? Taurat, Injil, Al-Quran dan Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur ni kata ulama dia tidak mengandungi hukum. Tidak ada undang-undang dalam itu, dia lebih banyak kepada nasihat dan juga kepada doa dalam itu. Doa dan juga nasihat. Nasihat, peringatan dan tak ada hukum dalam itu. Dalam bahasa putih, Zabur ini disebut Psalms. Psalms. Kalau kita jumpa dalam buku tu, Psalms. Psalms of David. Zabur yang dikurniakan kepada Nabi Daud AS. Dan Nabi Daud ni kebiasaan dia malam-malam dia akan baca. Dia baca kitab Zabur ni, baca doa-doa, peringatan dalam itu, dan suaranya cukup sedap. Di kalangan Nabi ni, kalau kita baca dalam sejarah, Nabi yang paling sedap doa suaranya ialah Nabi Daud. Sebab tu bila dia baca kitab Zabur ni, burung pun berhenti. Sedap tak sedap suara dia tu sehingga burung berhenti. Dalam kitab disebut burung-burung pun berhenti. Berhenti dengan suara dia tu, sedap. Nak ayat sedapnya. Sedapnya, merdunya suara Nabi Allah Daud alaihi salam ini. Ayah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian seterusnya Tuhan kata qul id'ul ladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik, serukanlah orang yang kamu dakwa boleh memberi pertolongan selain daripada Allah, maka sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. Jadi oleh kerana orang kafir ni percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kaabah tu ada 360 jenis berhala, 360 keliling Kaabah, macam-macam bentuk. Rupa tu macam-macam. Kalau kita baca dalam kitab tu rupa lel, rupa singa, rupa rimau, rupa orang, macam-macam sekeliling Kaabah. Dan orang Arab ni dia pergi sembah tu macam orang ni sembah hak ni, hak ni sembah hak ni, hak ni sembah hak ni. Sebagai perantaraan dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni cabar sini. Mengatalah Muhammad kepada orang yang menganggap ada Tuhan yang lain selain pada Allah. Orang yang percaya ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Cabarnya lagu mana? Supaya mereka ni kashfad durri ankum. Supaya sembahan mereka itu ataupun berhala yang mereka sembah tu boleh menghapuskan masalah ataupun bencana yang menimpa mereka, sakit ke gapo ke, orang ni boleh makhluk ni boleh tolong ke tak? Tu itu Tuhan kata, mu cuba tanya dia. Orang duk sembah berhala, orang sembah tu ni, kalau mu ada masalah besar-besar dalam hidup, makhluk ni ataupun sembahan kamu ni boleh tolong ke tak boleh tolong kamu? Kalau mari banjir besar macam tu, mari ribut taufan, mari gempa bumi macam tu, mari bencana-bencana yang besar, adakah sembahan kamu ni boleh tolong? Tentulah tak boleh. Kita pun tahu memang tak boleh. Jadi Tuhan cabar. Sebab Tuhan ni kuasanya tidak terbatas. Jadi hak mu sembah ni sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Lebih lagi kalau kita tengok orang Arab zaman dulu ni, dia sembah barang yang dia sendiri buat. Dia ukir di batu, buat rupa gotu ni pada sembah. Dia sembah. Ada satu riwayat tu, perangai orang Arab ni, kalau dia pergi mengembara mana-mana, saya sebut dah mula cerita ni, dia pergi mana-mana, dia nak bawa patung tu besar tu berat. Jalan jauh ke muka batu. Jadi dia ambil watama ni, kalau kita tahu watama sira tu lah. Watama sira bukan watama hak biasa ni, kalau watama biasa dia tak lekat. Watama sira tu dia pelekat buat supaya patung. Ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada kaki. Jadi dia bawa naik. Kalau naik unta lah. Jadi bila dia berhenti mana-mana tempat,
dia letak atas tempat tinggi sikit, dia sembuh. Semua minta doa gapo supaya selamat perjalanan lah gapo semua ni minta. Lagu tu panggil orang Arab. Bila dia jalan kalau lama makan ni tak cukup habis. Dia makan tu hari dia. Dia repih tangan makan, repih kaki makan. Akhir tak ada gapo satu. Nak royak cara dia tu. Jadi nak royaknya dia sembuh barang yang dia sendiri buat. Dia sendiri buat dia sembuh. Kau kita ni buat gapo buat macam patung kau gapo buat muka pelik-pelik apa kita pakai lari takut. Kalau kita buat sendiri kita kata hatu pocong. Barang kita buat. Tu lagu itulah ibaratnya. Jadi sebab tu Tuhan cabar. Tuhan suruh Nabi SAW ni cabar. Orang-orang yang menyembah selain pada Tuhan ni, adakah mereka ni boleh kashfad durri. Menghilangkan apa ni bahaya. Ad-dur ni dia banyak-banyak bencana kita boleh kata, bahaya pun boleh kata, nyakit hak berat-berat. Sebagai contoh dalam kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ni dia kena Tuhan uji dia dengan penyakit kulit. Walaupun ada khilaf ulama dalam bab ni, tapi hak masyhurnya ialah dia kena penyakit kulit ni lama, tak boleh siap. Sehingga keluarga dia pakat lari habis. Berat dak penyakit kulit. Pecah habis kulit gapo tubik nanah, gapo semua. Jadi anak gapo semua lari belakang, tak siduk dekat. Kembali lah berkali ataupun malu. Bini dia Bini dia pun tak boleh duduk kapung. Akhir bawa dia masuk dalam gua. Duduk dalam gua, tak saing orang. Tak saing dengan orang sebab tak boleh masuk dengan masyarakat. Ngebaunya gapo. Dan doa dia tu Rabbi inni masaniyad durru. Dia sebut dalam doa tu Rabbi inni masaniyad durru, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ni telah disentuh ataupun terkenalah, dia guna bahasa sastra. Masaniyad durru, aku ni telah dikena ataupun terkena ad-dur. Dur tu situ dalam konteks Nabi Ayub penyakit. Tapi penyakit itu juga adalah bencana. Jadi perkataan ad-dur ni mudarat pun kita boleh kata, bahaya pun boleh kata, bencana pun boleh terjemuh. Jadi dalam ayat ni dia terjemuh bahaya. Kashfad duri mengelakkan bahaya, menghapuskan bahaya yang menimpa kita, ataupun dalam konteks lain penyakit-penyakit berat yang menimpa kita. Jadi Nabi Ayub ni doa dia, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Inilah doa dia diulang. Lama, ada setengah kitab sebut berbulan-bulan, ada kata sampai bertahun-tahun. Bukan sehari dua hari, bukan setakat sebulan dua bulan, bertahun. Sehingga tak ada apa satu dah. Tinggal dia dengan bini. Bini ni pun serah dah. Duduk belakang dia. Akhirnya tak tahu nak mana, nak berobat tak boleh ikhtiar habis ke apa, tapi berkat doa dia tu akhirnya Tuhan makbul doa dia. Tuhan makbul doa dia lagu mana? Tuhan waktu bik mata air dalam gua dia duduk tu, Tuhan kata ke dia urqud bi rijlika, mutenjahlah dengan tumit. Kita terjemah bahasa kampung, Tuhan kata ke Nabi Ayub, mutenjah dengan tumitmu atas tanah. Dalam gua nak tubik luar tak boleh dah. Duduk dalam gua tu muka tanah kan, gua bukan batu, bukan tanah tu bukan batu keras, tanah lah, tanah. Jadi tu dia kata urqud birijlika, muntenjah. Terjemah bahasa tenjah lah dengan tumit kan. Okey, sepak dengan tumit kita panggil tenjah. Tenjah dengan tumitmu ni, tu dia kata tubik mata air. Dan memang dalam kitab tu disebut keluar mata air. Dan dengan ni mata air ni tu dia kata mandi. Memandilah dengan air ni, minumlah air ni. Jadi bila air tu tubik, dia minum, dia mandi, akhirnya Tuhan pulih semula. Pulih semula semua sekali, penyakit dia hilang serta-merta. Hak pecah, hak gapo kulit pecah dak nanuh gapo tu kering habis semua, jadi someh semula. Sehat walafiat. Lepas tu Tuhan ganti dia dengan harta-harta yang lain, hidup dia Tuhan ganti bui rezeki yang banyak, panjang cerita kalau kita baca dalam tafsir. Jadi ad-dur ni maksud saya nak urang tentang maksud ad-dur tu lah. Dur ini dia boleh masuk bahaya, boleh masuk penyakit. Jadi kalau kita ni ada penyakit berat-berat, moleklah kita amal doa Nabi Ayub alaihissalam. Wa ayyubu iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Jadi tu yang sebut dalam tu, wa ayyubu, ingatlah cerita Ayub ini, iznada rabbahu, sewaktu ataupun tatkala dia ni menyeru Tuhannya, anni massaniyad durru, sesungguhnya aku ni telah terkena penyakit yang berat, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi baca, ulama kata baca ulang ayat ni pun boleh.
wa ayyubu, tapi ada setengah suruh dia baca doa. Kita ambil jadi doa. Kalau kita baca ayat tu pun boleh ayat tu. Wa ayyubu iznada rabbahu anni massaniyad-durru anta arhamur rahimin. Tu ayat. Kalau kita tukar jadi doa, Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Tu dalam setengah riwayat tu ulama ajar baca lagu tu. Rabbi inni massani, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ni telah ditimpa ataupun terkena penyakit yang berat. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah sebaik-baik Tuhan yang pengasih dan juga penyayang. Jadi insya-Allah dengan izin Tuhan mungkin penyakit kita tu hilang ataupun jadi ringan insya-Allah. Itu antara ikhtiar lah. Ikhtiar yang kita sebagai manusia ni boleh buat. Sebab kita bicara antaranya sebelum pada ni kan, boleh berubah dengan ayat Quran. Berdasarkan hadis yang sahabat Nabi tu baca Fatihah sehingga siang nyakit dengan Fatihah. Dan memang Fatihah ni antara kalau kita baca dalam kitab-kitab ni ulama hura antara ibu penawar yang hebat. Sebab tu ada setengah orang dia sebut ibu segala penawar ni Fatihah. Fatihah ni menjadi ibu segala penawar, lebih daripada benda-benda yang lain. Benda-benda yang lain. Baik, balik seterusnya pada sini. Jadi Tuhan sebut sini, Tuhan suruh Nabi ni mencabar orang-orang musyrikin ni, kalau mu boleh mitok dengan sembahyang mu, berhala mu tu, supaya dia boleh menghapuskan bahaya daripada kamu. Dan tentulah tak boleh buat. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura. Orang yang mereka serukan itu masing-masing mencari jalan mendampingkan diri kepada Tuhannya dengan berbuat ibadah. Siapakah di kalangan mereka yang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. Jadi makhluk yang disembah, ada orang sembah berhala, ada orang berharap kepada makhluk, iaitu dia gantung kepada orang soleh, orang yang juru, orang alim. Jadi dia gantung kepada makhluk, dia tidak gantung kepada Tuhan. Jadi hak ni pun Tuhan cabar juga. Mu duk gantung dengan manusia, dengan makhluk tu boleh buat kau, boleh tolong kamu. Lepas tu hak makhluk orang mu duk gantung tu, dia sendiri pun berajak pada Tuhan juga. Tama-tama orang alim. Orang alim ni orang kita panggil orang ulama, orang sufi, kata pun orang soleh, orang khamak. Dia sendiri pun berkata pada Tuhan. Kelebihan dia tu tidak mari daripada dia, mari daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu pelik dia ni, dia siu air tawar tu sialan ni penyakit. Memang zahirnya nampak hebat dia, tapi mari mana? Mari mana? Hebat dia tu mari mana? Marinya daripada kuasa dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dia atas dia tu sendiri tak boleh buat apa satu. Dia atas tubuh dia tu, aling lagu mana, jauh lagu mana, hebat lagu mana pun, kalau Tuhan tak beri, tak jadi. Tapi hak jadi itu kerana Tuhan beri. Jadi sebab tu kalau kita kecek secara logik, seolah-olah Tuhan tanya kita, jadi apa mu duk gatal dengan manusia? Apa mu duk gatal dengan makhluk? Sebab makhluk tu sendiri hak mu duk puja, duk gapo, dia sendiri minta dengan aku. Orang lain, orang khamak, kita kata khamak tu mari mana? Mari pada Tuhan. Bukan hak dia. Dia pun duk minta dengan Tuhan. Sebab tu amal dia jadi molek, apa ni amalan dia bagus. Zikir dia banyak ke apa, semak royaknya dia sendiri gantung kepada Tuhan. Maka sebab tu lagi bahasa mudahnya, bapa kita ni tak minta terus dengan Tuhan. Bapa kita ni tidak apa ni, tidak minta direct dengan Tuhan. Semaya ajak kita berdoa, apa hidup gantung tolonglah doa kat hamba ya kita, mai pun duk. Kita banyak orang pasal lagu tu, jumpa orang lain, orang dia panggil khamak, tolonglah hamba, dia sendiri tak ada satu. Mai ajak pun duk. Maya 5 waktu pun tak lekat. Pamulah duk gatul dengan orang. Sepatutnya dia kena betul lah. Betul diri dia tu. Betul diri dia. Kalau tak semaya, semaya. Kalau semaya tak cukup, biar cukup. Kalau zikir tak cukup, biar banyak zikir. Sebab kalau kita baca dalam kitab ni, antara masalah yang menimpa kita ni, antara pucuknya kerana kita. Masalah-masalah ni mari daripada kita. Sebab itulah waktu zaman Nabi, orang-orang musyrik ini ditimpa bencana dan sebagainya, Tuhan suruh Nabi jawab, kullum min indi anfusikum.
Walaupun ayat tu dalam konteks yang khusus, tapi kalau kita faham maksud tu, kata kul kullun min indi anfusikum. Benda-benda berlaku ni, masalah-masalah ni sebahagian besar ataupun pucuknya mari pada kita. Kita sendiri jadi masalah. Orang susah banyak, kita maaf sebut pengalaman kita tengok. Setengah tu semaya bel dalam mana. Kalau kita kata orang susah, orang miskin, semaya pun tak lekat. Semaya tak lekat. Muka tu gak keruh. Keruh muka tu pasal tak kena air maya. Orang kalau kena air maya ni muka cerah. Walaupun tidak sinar bana pun dia lain. Muka orang semaya dengan muka tak semaya ni dia memang tak serupa. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tuhan gambar sahabat-sahabat Nabi ni, Tuhan kata antara gambaran sahabat Nabi hebat ni simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mu akan nampak tanda di muka dia ni tanda-tanda sujud dia. Kesan daripada semaya dia. Hak asahnya ambil semaya. Sebab tu kita digalakkan kalau boleh setiap 5 waktu ambil semua air semaya. Bagus kalau kita lekat air semaya sampai 5 waktu tak ketung, tak masuk jamban tu baguslah. Hebatlah orang boleh setara tu. Tapi kalau kita boleh ambil 5 waktu tu, kata setengah ulama lebih afdal. Pasal kita cuci semua tubuh kita. 5 waktu kita pergi. 5 waktu kita ambil semaya. 5 waktu sebab tu ada setengah ulama dia ambil semua air semaya walaupun dia ada lagi wuduk. Walaupun dia wuduk tu ada, tapi bila azan saja masuk waktu dia akan ambil wuduk. Pasal dia nak pahala berwuduk. Sebab bila kita ambil wuduk, kita cuci semula. Cuci anggota-anggota zahir kita, lepas tu doa pula. Lepas wuduk tu doa. Lepas kalau kita amal Sayyidina Bilal ni, lepas ambil wuduk semaya sunat 2 rakaat. Jadi dengan sendirinya banyak pahala tu. Banyak pahala. Jadi kesan pada situlah. Nampak saya kata simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tu ayat tu. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Bandingnya ni serupalah orang yang ikut pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Lagu itulah sifat dia nampak tanda. Dan orang beriman ni nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Tu dalam surah apa, surah Al-Munafiqun tu saya sebut. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Wa min khalfihim. Baina aidihim wa min khalfihim. Orang beriman ni dia ada cahaya. Dia macam tubik cahaya. Cahaya ni duduk suluh, dia jalan dalam hidup suluh. Dan ada seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi tu, dia ni tak pernah lupa nama ke apa, tapi dalam sebut, dia pernah sebut dalam kitab. Dia ni hebat. Dia tepat gelak lagu mana pun dia boleh pergi. Sebab apa? Bila dia jalan tu macam ada lapu duduk suluh. Orang tengok daripada jauh ni, orang duduk turut dia di belakang ataupun orang lain bila tengok dia jalan cerah depan muka dia. Seolah macam ada lapu. Kita kan pergi noreh kan. Orang pergi noreh dia boleh lapu dai ni. Duduk sini tu noreh belah-belah. Bang dinari ke apa tak semai subuh. Pergi noreh tu. Jadi sahabat ni pun bila dia jalan malam ni nampak. Orang lain nampak cerah depan tu. Cerah depan. Jadi bila orang duk geger-geger tu tak silap dia juga. Bila orang duk kecek hal dia ni, pelek dia ni ke apa, dia ni tak silap orang perasan ada cahaya dari dia. Akhir dia minta dengan Tuhan ambil, tak ditukar. Dia alih cahaya tu ditukar. Jadi bila jalan bawa tukar. Tukar tu jadi nyuluh dia, sepolah pun pecek. So dadai ni tak nampak dah, tapi tukar dia. Gelak. Ni apa ni Tuhan kata nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dia sebut dalam Quran. Jadi ada cahaya. Orang beriman ni ada cahaya pada diri dia yang dia sendiri boleh jadi tidak sedar. Tetapi setengah-setengah orang boleh nampak. Mungkin orang ni sebut aura kan. Kalau orang kecek bidang metafizik atau bidang kerohanian ni, dalam istilah dia panggil aura. Kita sebut aura. Orang ni ada aura atau aura ni dalam buku-buku sebut. Boleh jadi hak ni lah. Hak Tuhan kata dalam Quran ni nuruhum yas'a baina aidihim, ataupun dalam ayat hak tadi tu simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda sujud tu nampak cahaya tu tubik. Cahaya tu Tuhan beri. Kemudian seterusnya jadi orang ni yang mencari dekat dengan Tuhan ni, orang yang bergantung pada dia sendiri pun bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat
kepada Tuhan, wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmat Tuhan, wa yakhafuna azabahu, dan takut kepada azab Allah. Jadi Tuhan nak peringat kita supaya tidak bergantung kepada makhluk. Aling lagu mana hebat lagu mana pun, janganlah kita sampai gantung kepada dia sehingga kita lupa tu hak atas. Lupa hak atas. Minta dalam istilah tu minta bertawassul lah. Boleh tawassul dengan orang aling. Ada setengah pendapat kata, tapi tawassul hak sepatutnya dengan amal soleh kita. Tawassul hak sepatutnya ialah tawassul dengan amal soleh kita. Sebagaimana ada dalam riwayat hadis. Kalau kita rasa dalam Riyadhus Shalihin tak silap ada hadis ni, 3 orang pemuda masuk dalam gua, tiba-tiba lubang gua tutup, pintu gua tu tutup, berlaku gegaret, batu pakak jatuh, gedung-gedung jatuh, tutup, nak tubik tak boleh. Duduk dekat dalam gua. Panggil orang tak dengar. Masa tu mana ada handphone ke apa, kalau kita lah ni boleh handphone 999 kau telefon siapa-siapa saing kau, telefon untuk ngulu kau, telefon polis kau. Zaman tu mana ada gapo. Jadi dekat 3 orang dalam gua ni nak buat mana? Nak tubik tak boleh, nak tolak batu tu berat. Tak ada kererak. Jadi masing-masing pakai berdoa. Berdoa, ya dalam istilah tersebut bertawassul dengan amal soleh. Jadi orang ni cerita hak dia buat, panjanglah kalau saya nak cerita tu hadis tu. Orang ni royak bergapo dia buat, hak benda hak pernah balik molek, hak pandai balik juru, hak dia buat. Orang ni buat, royak cerita dia minta, masing-masing minta, ya Tuhan berkat dengan amal baik aku ni, tolonglah pelepah aku ni daripada gua. Jadi batu hak tutup tu bung jatuh, so nampak lubang. Faham nombor 2 ni pun bakit pula cerita aku ni gini cerita aku. Kalau hak aku buat ni benda hak Tuhan boleh terima, juru molek, tolonglah buka pintu gua. Jatuh pula batu. Lepas tu yang ketiga pula minta pula doa. Doa-doa akhirnya terbuka. Boleh tubik. Jadi dengan berkat amal soleh masing-masing terbuka pintu gua tu. Batu hak tutup tu apa ni terbuka habis boleh tubik. Jadi situlah tawassul yang sebenar kata ulama. Tawassul yang sebenar ni dengan amal soleh kita. Tapi tidak kata salah kita bertawassul dengan orang alim. Ada orang yang dalam zaman Nabi pun ada. Orang mari jumpa Nabi. Jadi minta Nabi tolong doa ke dia. Nabi tolong doa, jadi situ dikatakan bertawassul dengan Nabi. Daripada bila Nabi wafat, pernah orang yang jumpa dengan Al-Abbas. Pak saudara Nabi, jumpa dengan dia, minta doa dengan kawan ni, berkat tawassul. Cuma hak tak boleh ni tawassul dengan barang tak tentu. Kalau tak tentu tu, tak tentu kalau pos setengah-setengah orang buat pergi tempat pusu lah, tempat gapo tu duduk bertawassul situ. Hak boleh ni ada kaedah-kaedah jadi benar tu kena ngaji lah. Bukan malam ni bukan tempat dia kita nak hurah. Jadi walaupun ada khilaf panjang kalau nak cerita bab tawassul dan wasilah ni, sampai setengah ulama baluh bab ni. Sebenar benda tak perlu baluh. Kalau kita faham molek kat bagai jelas, tapi perangai kita kadang suka baluh. Habis bagai kita nak baluh. Boleh beza pandangan sikit kita balas lalu. Padahal beza pandangan itu perkara biasa. Orang ngaji gapo-gapo ilmu gapo pun biasa je beza pandangan. Lawyer sama lawyer kan tidak tak cara di mahkamah. Kalau serupa berlaku lawyer serupa tak boleh cari makan lawyer. Kalau serupa berlaku sebab benda ni tafsir dalam bab undang-undang. Fiqh ni pun dia bab tafsir. Sebab tu tubik mazhab macam-macam. Mazhab ni semua tu kerana tafsir yang berbeza terhadap nas ataupun matan hukum. Kalau kita kat pelbagai ni ada pelbagai, ni ada undang-undang peraturan. Baca tu orang ni tafsir lagu ni, orang ni tafsir lagu ni. Nak kata mu siapa betul siapa salah pun payah juga benda tu sebab tafsir sebab tu dalam hadis tu Nabi sebut qadi ni dia apa ni dalam bukan bab qadi, iaitu orang beristihad. Man ijtahada fa asaba. Fa asaba falahu ajrani. Orang yang beristihad kalau dia betul istihad dia boleh 2 pahala. Orang yang beristihad kalau silap istihad dia falahu ajrun wahid. Dia boleh 1 pahala ya. Iaitu pahala beristihad. Orang yang beristihad dan betul dia boleh 2 pahala. Pertama pahala istihad, yang kedua pahala betul dia. Tapi dua-dua tu boleh pahala. Jadi sebab tu tak boleh nak balah tak tu kalau kita. Ni tak ada balah-balah sebab hak kita ni belum tentu betul. Hak orang belum tentu salah. Sebab tu Imam Syafi'i dia beri pedoman pada kita.
pandangan aku betul. Ibn Syafi'i disebut, pandangan aku ni betul. Sebab tu aku pegang. Tapi boleh jadi ada kesilapan dalam pandangan aku. Sebab ni ijtihad aku, fikiran aku baca, aku faham, ni aku kesimpulan aku boleh. Pandangan orang lain salah. Tapi boleh jadi betul. Dalam bahasa ada kata ra'yi sawabun yahtamilul khata'. Pandangan aku ni betul tetapi boleh jadi ada silap. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pandangan orang lain pada aku ni salah tapi boleh jadi ada betul. Ada betul situ. Tu nak ayat cermaknya Imam Syafi'i. Kita boleh pegang dengan pandangan kita. Tapi kena hormat pandangan orang. Hak kita pegang ni betul lah gear kita. Tapi nak kata hak orang salah belum tentu juga. Namun lagi ijtihad. Kecuali kalau nas yang soreh, nas yang jelas, yang qat'i, itu cerita lain. Tapi kalau benda yang kita sebut ijtihad, nama lagi ijtihad. Bila ijtihad berdasarkan pemahaman kita. Ada orang faham mendalam, ada orang faham sekerat, ada orang faham sikit, ada orang faham banyak. Contoh paling mudah, Ustaz Ambo dia buat contoh paling mudah. Dia ambil batu jokong, dia tok depan pokok kita oleh kelas. Gapo guna batu jokong? Apa kegunaan batu jokong? Orang ni jawab, buat bangun ni, buat rumah, buat tangga, buat dinding. Orang ni kata, buat lapik pasu bunga. Ya ada ke orang ambil batu jokong ni, dia tok lapik pasu bunga. Ada setengah orang buat lapik kereta. Ada orang setengah buat tindih barang. Kalau sedap lagi, buat pekong orang. Batu jokong tu boleh buat mekong orang. Pai paruk blebok di atas kepala, bengong-bengong tak dengar. Jadi semua tu betul berlaku. Betul berlaku. Kita nak kata siapa salah. Sebab memang batu jokong tu boleh buat berlaku, buat pekong orang pun boleh. Buat lapik pasu bunga pun boleh. Buat bangun ni lagi boleh. Pasal apa? Sudut pandangnya yang berbeza bagi tulur. Bagi tulur. Batu jokong tu tapi orang ni dia tengok sudut ni. Buat lapik kursi, buat lapik meja, orang jual kan jenis meja batu sebelah. Dia nak beli malah. Jadi ambil batu jokong lapik. Ada juga orang lagi tu. Buat lapik mari bagi jatuhnya. Dia nak beki malah, nak tukar baru malah, nak jimat cari batu jokong, tok buat lapik mari sebelah. Tegak molek mari dia. Jadi semua tu betul berlaku. Kita nak kata salah mana? Benda tu benda tidak mutlak. Benda tidak mutlak. Tu nak ayat kalau bahasa mudah ijtihad lah gitulah. Sebab tu ulama sama ulama hak alim ni dia tak nyalah mengaku. Dia berujuh betul. Orang ni berujuh, orang ni komen ni betul tapi dia tidak kata salah. Dia tidak kata salah. Sebab dia tahu ijtihad ni barang terbuka. Maka kita pun lagu tu juga. Sebab tu kita bahas apa pun, bahas dengan ilmu. Jangan bahas dengan nafsu. Bila kita bahas dengan nafsu, kita berujuh punuh lalu kita. Tu je cepat kita tuduh orang tu gini, kita kata kau orang ni gini, sesak lah, menyelewi, tak ada gapo-gapo. Tak tahu gapo, sesak ni. Tak tahu gapo ni. Tak tahu gapo kita ucok lah. Mok cok. Akhir celaru habis dalam hidup kita. Jadi sebab tu kena cermat. Kena cermat. Ibn Taymiyah ni salah seorang pondok marah lah kalau sebut Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni antara orang yang paling keras dengan Syiah. Dia ni kuat benar lawan Syiah. Kalau kita baca dalam kitab tulisan dia ni, tak ada ulama Sunni yang keras sepupu dia dengan Syiah ni. Tapi dia ni, dia tidak haram, dia tidak kata Syiah ni kafir. Dia tidak borong. Ada aliran dalam Syiah tu yang boleh menyebabkan kafir. Tetapi Syiah ni seteruk-seteruk Syiah pun dia sebut orang ni ialah panggil Ahluz Zair dalam istilah Ibn Taymiyah. Ahluz Zair. Ahluz Zair ni orang yang menyeleweng. Dia tak kata kafir. Pada dia ni tak ada habitat. Kalau kita baca kitab dia, hamba baca ni, dalam ramai-ramai dia paling keras kali dengan Syiah. Marah benar dia ke Syiah. Tapi dia tak kata kafir kosi-kosi. Cuma dia hurah, hak lagu ni gini-gini boleh jadi kafir. Tapi Syiah secara umum ni dia panggil Ahluz Zair. Ahlul ahwa, kadang-kadang setengah ulama sebut Ahlul ahwa. Orang yang ikut nafsu. Ahlul bidah.
apa ni orang yang bid'ah dalam agama. Tu ulama hak cermat. Tapi mari setengah kita hari ni tak ada apa-apa kapih lalu. Penuh-penuh mulut dengan kita tidak teliti. Kita pakai perekuk. Perekuk supaya ambil saji kan pakai letuk. Tak tahu gapo dalam tu. Pakai borong lah gitu. Jadi sebab tu ilmu ni kena cermat lah. Tujuan bos sebut ni nak pesan kat bos diri dan kita semua kena cermat dalam ilmu. Hari ni mungkin kerana gairah kita ataupun boleh jadi kerana ilmu kita tak cukup. Setengah-setengah orang tu suka melebarkan orang. Orang ni gini, orang tu gini, orang ni sesak, orang ni menyeleweng. Dengan kita tidak faham bagi kita royak. Jadi sebab tu kena beringatlah pakak-pakak beringat. Dan kita orang awal pun janganlah terpesona sangat, terpengaruh sangat dengan tren-tren yang lagu ni. Sebab bahaya kita ni kalau kita sampai mereka mengkafirkan orang yang tidak kafir. Ulama je cermat benar dalam bab ni. Sebab kalau kita kata ni kafir sebagai contoh, belum tentu lagi dia kafir. Jadi kalau tak kafir tu balik ke kita. Dia bidah balik kita. Kalau kita kata orang ni kafir, dia tidak kafir sebenarnya. Maka tuduhan tu balik pada kita. Sebab tu jangan terlalu orang kata semangat lebih dalam beragama ni. Kalau tidak jadi banyak orang pasal lagu tu kan, akhirnya jadi bunuh dengan sendiri. Jadi kita pun kena cermatlah nak ngaji, nak gapo pun kena beringat. Kadang-kadang kita ni kerana setengah orang kerana dia tak ada asas yang kuat. Jadi dia mudah bila dengar orang ni kecek sedak, kecek gapo kan. Tu kita mudah. Sebab tu kita kena, sebab tu orang dulu kata ngaji ni biar banyak. Ngaji ni biar banyak, biar luah supaya kita boleh nampak. Boleh nampak. Imam Ghazali ni dia cermat benar antara ulama. Imam Syafi'i ni ulama-ulama besar ni kalau kita baca dalam kitab amat cermat. Dia tidak cepat menghukum, tidak cepat jatuh hukum. Cermat. Jadi waktulah kita nak besar dalam bab ni. Baik, balik pada kita ni. Jadi itu sifat tadi orang yang apa ni? Yang juruh yang apa ni? Dia sendiri pun bergantung kepada Allah SWT dan jangan kita ni bergantung kepada makhluk. Kemudian seterusnya kita lain sikit. Dia kata wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'azzibuha azaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Dan tiada sebuah negeri pun melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami menyeksa penduduknya dengan azab yang berat. Yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Mana Tuhan royak ni terutama umat zaman dululah. Negeri-negeri ni kami seksa, kami binasakan dia dengan kehendak kami, iaitu mereka yang menentang nabi, yang menentang rasul. Itu masuk dia sebagai contohnya kisah apa? Umat Nabi Nuh sebagai contohnya, umat Nabi Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Yunus, umat-umat yang memang Tuhan hukum dengan secara jelas yang tersebut dalam Quran dan juga dalam sejarah. Learning ni Tuhan tidak peracun dengan lagu tu, tapi Tuhan mari dalam bentuk bencana-bencana. Ada setengah ulama kata dia tidak peracun seperti zaman dulu habis sebutir negeri hancur, tak. Tapi hari ni Tuhan beri dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Tu pun ramai juga kena dalam bentuk banjir ke, dalam bentuk ribut taufan ke, dalam bentuk bencana alam ke, dalam bentuk gempa bumi ke. Tak tentulah Tuhan mari tu macam-macam. Tapi tidaklah kata habis sebutir negeri seperti zaman dulu. Zaman dulu kalau turun tu gak sebutir negeri sebutir negeri. Boleh jadi kerana masa tu orang pun tidak ramai seperti zaman kita. Tapi ada juga kalau kita baca macam satu bandar di Pompei yang saya sebut tu, cerita masuk rakyat dia ribu-ribu, bukan seorang dua orang. Tapi Tuhan takdir meletus gunung apa nama tengok, Gunung Vesuvius kalau tak silap. Meletup gunung berapi tu habis sebutir negeri. Kota-kota pun tergelai hancur lebur. Sampai tak ada bekas. Pompei ni sampai hari ni pun tak ada bekas. Tak ada bekas. Tak ada tanda-tanda bangunan ke apa. Sebab semua tu hancur lebur. Mari gempa bumi, mari dengan letusan gunung berapi. Sebab orang Pompei ni dalam sejarah kalau kita baca, mereka ni dahsyat hidupnya. Berzina, homoseks, minum arak, judi ke apa semua ni habis main ni demon ini. Jadi akhir Tuhan hancur lebu. Tak ada apa satu.
Ni yang benda yang sebut. Tapi zaman kita ni kata ulama dia tidak berlaku supaya lagu tidak kata sebutin negeri habis dok. Kalau tu hewak lagu tu tak ada orang dalam dunia ni. Tambah-tambah negara-negara barat yang tidak amal agama tu kak. Kalau tu hewak gong sepuluh zaman dulu tak ada New York. New York tu tak ada, London pun tak ada, habis tak ada. Copenhagen. Sebab di Denmark tu Copenhagen tu berat. Kalau kita pergi di Copenhagen tu saya tak pernah sapa tapi orang itu nak cerita. Dia ada tamer dalam bandar Copenhagen tu, nak belanja boleh dalam tu. Masuk dalam tu kan nak pecah baju keluar ikut dia tak ada ke satu. Lepas nak berzina, nak gapo, dalam tamer main-main gitu ya. Ada mau cerita. Jadi kalau Tuhan buat sepuluh zaman dulu habis sebutin Copenhagen tu kan berapa ratus ribu orang. Pak ada dalam tu. Hacur lebu habis. Tapi zaman dah ni dia tidak buat. Tapi bencana-bencana ni berlaku dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam bentuk-bentuk. Sebab tu kata ulama, semua benda yang kita panggil bencana alam dalam istilah orang hari ni sebenarnya itu adalah bala Tuhan. Termasuklah masalah ekonomi, masalah sosial ni pun antara bencana Tuhan. Kemelesetan ekonomi, harga barang naik, apa semua ni kalau kita baca dalam kitab, memang ni antaranya hukum Tuhan. Hukum Tuhan kepada manusia. Cuma kita orang tidak berimeh, tak nampak ni kerana faktor ni. Tapi sebenarnya banyak faktor lah. Contoh macam lah ni kita tengok berapa barang naik ni kan masalah kesal daripada Covid. Kesal daripada Covid 2 tahun, production ke apa ni, kilang ke apa semua terjejah habis. Jadi barang tak ada. Bila barang tak ada, dengan sendirinya jadi mahal. Jadi mahal. Muka barang tu tak ada, barang tak cukup. Kalau banyak, dia jadi murah pula, tak laku. Semula kan pergi bila dokong penuh ni, orang tak boleh nak jual dokong ni. Pakai tahu lagi lah, nak ukah dokong aku ni, gilah ambil dia nak mana-mana, dia banyak dah, lambok ke. Jadi antara sebab barang naik ni, kerana dunia kesal pada Covid 2 tahun ni, dunia ni terjejah. Di segi pertaniannya, di segi terutama makan ni. India sendiri pun sekat bawah. Kita selama ni duk makan bawah pada India. Kita Malaysia ni duk sedap makan bawah ni. Bawah kita ni majoritinya import daripada India. Jadi India pun kerana dia ada masalah juga, dia sekat. Dia tak boleh dah ekspor bawah dia. Dia sendiri nak makan tak cukup. Sebab India ni makan bawah daripada kita. Dia suka dengan bawah tu. Dia buat kubah masjid pun suka bawah. Tu nak ayak minat dia pada bawah tu. Dia nak ayak sampai gitu. Antara keperluasah dia. Jadi dia sekat. Bila sekat, kita tak ada. Negeri kita tak boleh buat keluar. Akhir naik ke? Ayah gitu juga. Ayah. Lepas tu antaranya ialah macam kalau kita kata pokok kawan semua ni sebahagian daripada kita mari daripada luar. Kalau kita Kelantan, sayur-sayuran ni kalau mereka awal dulu mari daripada Thailand, ikan daripada Thailand ke apa. Jadi kalau negeri ni juga terjejah dari segi Covid-nya tak masuk. Bila tak masuk jadi mahal. Jadi mahal. Tapi kalau kita undur sikit lagi, berapa Covid tu mari? Kalau kita tengok segi agama, itu hukumnya Tuhan. Penyakit-penyakit ni antaranya kata ulama ialah hukumnya Tuhan kepada manusia. Manusia ni lupa diri. Dia rasa dia hebat, dia gapo dengan teknologi, dengan ilmu dia, dengan sains dia gapo, dia ingat dia boleh hidup gitu. Dia tak ingat lah kuasa Allah SWT. Akhir Tuhan nak peringat manusia ni, pak mari penyakit. Bila orang penyakit dia tengok gapo dia, baru orang khabar. Tu pun tak khabar juga. Banyak tak khabar juga. Tapi Tuhan nak royak kita hebat setara mana teknologimu, advance ilmu, sains apa semua, tapi tengok aku bak penyakit ya. Kalau dipanggil Covid, mu tali gak perkara ni tak boleh selesai. Saya dua orang ni dalam TV bila malam kemai dulu. Ada kemungkinan Covid baru pula mari. varian baru pula nak tubik. Agak tidak kelelah lah ke KJL. Kita 3 kali cocok lah. Nak cocok berapa kali pula? nak lawan varian baru ni pula. Nak royak KJL Allah SWT kita boleh fikir daripada. Tu pun gapo mangki hak baru ni. Tak ada lagi di Malaysia nasib baik. Tu tak mari. Tak mengukah mari lek ni. Kalau mari hak tu pun tak kau kaluk kita ni. Ini contoh nak royak. Jadi kalau kita pergi sikit lagi di segi agamanya, Tuhan nak royak ni kuasa aku. Mu hebat lagu mana mu ngaji ada makmah ada gapo apa semua advance lagu mana sains teknologi mu kalau dia aku nak kak selok ke habis. Cina duk mutar lagi lah ni, tak boleh lagi. Sebab tu Cina setengah kawasan tutup lagi, orang tak boleh masuk. Sebab dia sebab takut tadi. Dia buka sementara dulu, lepas tu gong mari tu habis.
kena Covid saja. Nana akhir tutup mula sepadan dia. Nak ayat tak lagi manusia ni. Tapi sebahagian besar manusia tak nampak kuasa Tuhan tu. Dia nak nampak kau tu, nampak kau ni, tafsir dia tu macam mana. Dia tak pergi hujung jatuh. Ujung asalnya ini takdir dan ketentuan Allah SWT, peringatan Tuhan kepada manusia. Itu kelemahan manusia kerana tak ada iman. Maka sebab tu kita orang berimeh, kita kena tengok dengan mata agama. Gapo-gapo berlaku ni pun kena tengok dengan mata agama. Nilai dengan agama. Barulah kita sapa kepada tujuan Tuhan buat. Apa kita kena nyakit. Kita kena nyakit ni kalau sebab tu orang alim bila dia kena nyakit, dia tidak kalut ke satu. Tengok kita tengok dalam kisah Nabi Yunus. Kena telai kau ikan. Dia tak ngepek lagi apa, dia tahu tu kesilapan dia. Kesilapan dia pasal dia tinggal apa ni pengikut dia, kau kapung dia. Tak ada cukup 3 hari dia lari ke bahasa mudah lari tu. Jadi bila dia kena lagi tu baru dia ingat ni Tuhan nak hukum dia kerana kesilapan dia. Maka sebab tu dia tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia balik asal, iaitu balik pada Tuhan, cari Tuhan balik. Nabi Ayub tadi, dalam kisah Nabi Ayub, kena nyakit pelik pada orang ke apa? Ikhtiar tak kat ikhtiar. Bah dia perasan ni ketentuan Tuhan. Sebab tu doa dia siang dengan doa. Bukan siang obat. Enggak doa, Rabbi ini masani ad-duru wa anta arhamur rahim. Itulah doa dia. Akhir Tuhan kata urkud birijlika. Tenjahlah dengan tumimu. Tuhan selesai masalah dia, penyelesaian Tuhan juga. Bila kita balik kepada Tuhan. Bila kita berdepan dalam hidup dengan masalah, dengan problem, dengan sebagainya, kita balik ke agama, Tuhan will lalu jalan tu. Tuhan will jalan. Tu nak kalau kita baca dalam kisah Nabi tu. Baca dalam kisah Nabi ni, bila dia rujuk pada Tuhan, Tuhan will lalu jalan lepas. Wah, Tuhan ni, tubik kau ni. Dalam betul kita tak duga. Tapi kalau kita duduk dengan akal kita, duduk gantung dengan fikiran kita, dengan ilmu kita semata-mata, tak rujuk balik pada Tuhan tu, tak selesai masalah kita. Tak selesai masalah kita. Sebab kadang-kadang benda ni kerana perangai tak comel kita ni, maka Tuhan beri nyakit pada kita. Beri bencana supaya kita betul kesilapan kita dalam hidup. Tapi berapa ramai orang yang ambil iktibar. Orang tu mikir cocok pulak lah. Kalau marinya kita cocok pulak. Agak tekad dengan cocok kita, pah cocok. Habis cocok semacam. Satu kerja pula. Mula royak sekali ya, lepas tu naik 2, pah naik 3, pah naik berapa pula? Tu nak royak. Jadi situlah kita orang Islam, kita kena tengok dengan mata agama. Tengok dengan mata agama, nilai dengan agama, dan kita cari penyelesaian berdasarkan kepada agama. Betul. Gapo hak tak kena kita dalam hidup, dalam pengurusan negara, dalam pengurusan ekonomi kita, dalam pengurusan masyarakat kita, dalam undang-undang kita betul balik. Dari sudut agama kita yakin satu masa selesai banyak masalah. Bukan kata tak ada masalah langsung. Kalau tak ada masalah tu bukan hidup. Hidup ni dia mesti ada masalah. Tapi masalah ni dia sebut inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuhan ulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ada masalah, ada kesulitan, tapi mari yusra. Mari kemudahan penyelesaian. Mari masalah, mari penyelesaian. Tu Tuhan jamin dengan lagu tu. Kalau kita duduk atas lain hak betul. Kalau tidak duduk atas lain yang betul, masalah tak selesai. Tak akan selesai masalah. Kau banyak akan selok ke orang begitu gitu. Tu contoh paling mudahlah untuk kita tengok berdasarkan apa kita bincang. Jadi Tuhan kata ni dalam ayat ni, tak ada kapung kecuali kami yang telah memusnahkan dia sebelum hari kiamat ataupun kami menyeksa dia dengan azab yang pedih. Kana zalika fil kitab mastura. Dan benda ni sudah tercatat di dalam kitab ataupun dalam Lauh Mahfuz. Kita kisah lagi ayat. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun. Wa ataina samudan naqata mubsirah fazalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tiada yang menghalang kami dari menurunkan mukjizat yang mereka minta itu, melainkan kerana jenis mukjizat itu telah didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Dan di antaranya kami telah pun memberikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata. Lalu mereka melakukan kezaliman kepadanya, mengingkarinya. Dan kami tidak menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk menjadi amaran. Jadi orang kafir, kalau kita ingat ayat-ayat sebelum pada ni, dia cabar Nabi.
Sahabat Nabi ni dia kata Muhammad duk royak akhirat, azab, apa, apa tak boleh buat mari. Buat mari tunjuk bukti. Muka Nabi ni dia tak ada mukjizat hak yang membinasakan kaum dia. Hak dia bawa masa tu Quran je. Quran yang mukjizat dia. Dari segi bahasanya, dari segi ketinggian sastranya. Tapi tak ada benda lain. Tak ada benda. Jadi demo ni cabar. Antaranya waktu harta, buat mari azab. Macam-macam kalau kita baca dari Quran ni kita akan jumpa macam-macam kalau kita kata cabaran orang musyrikin Mekah ni terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu duk kecek sangat mu ni utusan tu apa tak azab kita. Bapa tak tunggu bala, bapa tak gitu, bapa tak gini. Jadi Tuhan jawab dalam ini boleh. Amo terjemah dengan bahasa mudah. Tuhan kata boleh kalau aku nak azabmu. Bila-bila aku boleh azabmu. Tapi kalau azab pun tak jadi apa juga. Mukjizat pula gitu. Aku boleh buat mari hok pelik. Tapi perangai orang kafir ni tak berimeh. Sebab tu dia petik sini cerita tentang kaum Samud. Samud ni dekat dengan tanah dengan orang Mekah. Sebab dia sebumi. Semenanjung Arab. Kaum Samud ni, kaum Hud, Samud dengan Nabi Soleh dengan Nabi Hud ni, dua-dua ni Nabi Arab. Dekat dengan Mekah. Dan orang Arab masa tahu belakang cerita ni. Kisah ni. Jadi tu saya kata, aku boleh buat mari mukjizat. Mu duk cabar Muhammad, nak mukjizat. Aku boleh buat mari. Tapi perangamu ni serupa dengan kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh ni kaum dia cabar dia, gapo dia mu ni soleh. Mu ni bukti mu ni utusan Tuhan. Lalu Nabi Soleh berdoa pada Tuhan. Tuhan waktu beri unta. Unta ni bukan hak pergi beli mana ambil benih perak dak. Tubik daripada batu. Dia kaum Samud ni duduk kawasan batu, bukit. Bukit pula besar-besar. Jadi unta ni tubik daripada bukit. Allah pala. Supaya kita tengok dari cerita. Supaya magic. Batu molek-molek ada tiba-tiba Allah pala. Kau panjang. Akhir nampak tubuh. Batu buat tubik kaki. Kaki depan dua. Batu akhir tubik. Cekung seekor. Besar lebih pada unta ada. Terkejut habis. Tu nak ayat. Tuhan kata aku buat dah lagu tu. Tapi perangai orang kafir ni tak berimeh juga paksa dah. Dah bukan setakat tak berimeh, pakak pula pergi sembelih, pergi bunuh unta tu. Dah bila tubik unta takut belakang tengok. Lepas tu ada anak nak pula turut ikut belakang. Unta teno, ngatarinya besar ni juga tubik daripada batu, anak pula turut ikut belakang. 2 ekor Tuhan tunjuk kuasa ni. Tubik daripada batu. Akhir kelai kabut. Kelai kabut tu tak puas hati, pakak apa dia, tak boleh tebing lagu ni tu. Kalau duk lok lagu ni, kau kuat pengaruh Nabi Soleh. Akhir pakak. 9 orang, pok dia cari hak gedebel. Daripada keluarga hak hebat-hebat kalau kita kat orang gedebel dalam kampung. 9 palo hari pakak dia kata kita pakak bunuh. Sebab seorang nak pergi bunuh, takut lain pergi tutup belok. Jadi akhirnya 9 ni pakak gedebel-gedebel, pergi bunuh unta tu. Panuh tikai dengan lembik, tetok dengan pedang, akhir mati unta. Jadi Tuhan nak royak, aku boleh buat ke Muhammad ni. Mu duk cabar aku dah mari benda pelik-pelik. Tapi perangai orang kafir ni, aku buat mari setara tu kau Nabi Soleh pun tak berimeh apa tolong. Tu maksud ayat ni. Nak suruh mudah faham sikit. Maksud dia ni. Mu pun tak percaya. Jadi sebab tu Tuhan kata kalau kita ambil kesimpulan tu kata tak perlu aku buat tubik. Quran ni pada dah. Kalau mu nak berimeh pada dengan Quran sebuti je. Sebab Quran ni mengalahkan syair-syair Arab yang hebat pada waktu tu. Orang Arab ni sahur dengan syair dia. Tapi mari Quran selok ke habis. Tak boleh nak lawan Quran ni. Siapa tu yang cabar, kalau mu ni hebat sungguh dari segi sastra, wak marilah. Walaupun satu ayat yang sehebat, sama hebat dengan Quran. Tak lebih pun tak apa, biar serupa. Tak boleh wak mari juga. Tak boleh wak mari juga siapa sudah. Ini maksud daripada ayat 59 surah Al-Isra ini. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Kalau kita sambung ni jadi panjang pula. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Cuma minggu depan ni tak ada kuliah dah. 12 hari bulan ni tak ada kuliah. InsyaAllah kita akan sambung 19. 2 minggu lagi 19 hari bulan. InsyaAllah kita akan sambung ayat seterusnya, ayat 60 surah Al-Isra ini. Kita berhenti setakat tu dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa drakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.